Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan jangan terkejut mungkin dalam situasi ataupun set yang berbeza sebenarnya kerana hanya saya berseorangan sebenarnya berada di studio ruang bicara ini, tetapi kita ada 3 tetamu yang akan kita hubungi melalui kemudahan Zoom. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita hari ini ialah Hari Sarawak yang penuh makna dan ini merupakan sesuatu yang cukup penting sebenarnya dan kami di ruang bicara ini ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan kepada keluarga Malaysia, rakyat Sarawak, selamat menyambut Hari Sarawak dan ianya merupakan sesuatu yang cukup penting sebenarnya, cukup bererti terutamanya bagi keluarga Malaysia yang berada di Sarawak kerana 22 Julai merupakan sesuatu yang cukup penting, hari yang cukup penting sebenarnya dan kalau anda masih ingat lagi Allahyarham mantan Ketua Menteri Sarawak ketika itu iaitu Tan Sri Adnan Satim telah pun mengisytiharkan tanggal 22 Julai sebagai cuti umum mulai daripada tahun 2016 dan tarikh tersebut dipilih sebenarnya sempena dengan kemerdekaan Sarawak daripada British dan sekaligus untuk mengingati jasa dan pengorbanan pemimpin dan juga pejuang di negeri Sarawak. Baiklah, ada seperti yang saya katakan 3 tetamu yang akan kita hubungi melalui kemudahan Zoom. Jadi mungkin saya perkenalkan dulu tetamu-tetamu yang akan kita hubungi untuk bercakap tentang Hari Sarawak yang penuh makna ini. Kita ada Profesor Datuk Dr. Jayum Jawan iaitu Sarjana Sains Politik dan Kerajaan Universiti Putra Malaysia. Prof, apa khabar? Khabar baik. Dapat dengar suara saya dengan jelas ya, Prof? Macam jauh tapi dengar. Okey. Sekurang-kurangnya kita beri kos. Di Melaya. Saya di Bintulu. Oh, patutlah. Okey, faham. Dan kita juga ada seorang lagi tetamu yang sudah pun tersenyum sebenarnya iaitu Profesor Madya, Dr. Awang Azman Awang Pawi yang merupakan fellow penyelidik di Pusat Demokrasi dan Pilihan Raya Universiti Melaya. Jadi Prof, apa khabar? Alhamdulillah, sihat kita di Melaya. Prof ada kat mana ni? Dekat jauh dari kampus . Okey, cantik. Dan kita ada seorang lagi tetamu yang juga akan kita hubungi melalui kemudahan Zoom ini. Terima kasih kepada Dr. Sufian Mansor yang merupakan Ketua Program Sejarah di Pusat Kajian Sejarah, Politik dan Hak Ehwal Antarabangsa Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Sihat ya? Alhamdulillah. Setakat ini ada okey lagi terkawal lah. Okey. Walau ada batuk sedikit baru pulih daripada batuk. Okey, menarik. Baik, barangkali dalam perbincangan ini ramai jugalah sebenarnya di kalangan kita yang mungkin tidak menyedari bahawa hari ini 22 hari bulan kita menyambut Hari Sarawak. Mungkin ialah rakan-rakan kita keluarga Malaysia di Sarawak ini bukan asing lagi, tetapi mungkin di sebelah sini di Semenanjung misalnya masih lagi tertanya-tanya tentang apa signifikannya sambutan Hari Sarawak ini. Barangkali saya mulakan dulu dengan pandangan daripada Dr. Sufian sendirilah. Kita tahu kita rakan-rakan kita di Sarawak menyambut Hari Sarawak dan mungkin juga sedikit latar belakang kenapa 22 hari bulan itu diumumkan sebagai sambutan Hari Sarawak. Dr. Sufian, mungkin kita boleh kongsi pandangan dan juga pendapat anda. Okey, terima kasih pihak utusan berita bernama yang menyebut saya untuk sesi ini. Jadi untuk menjawab persoalan tersebut kita kena meneliti sejarah dia lah. Daripada kita boleh melihat bahawa terbentuknya pada hari tersebut adalah satu hari yang penting bagi negeri Sarawak itu sendiri. Yang mana kalau kita lihat bahawa ia adalah hari yang pembentukan kerajaan negeri pertama yang di mana anggota kabinetnya adalah orang Sarawak sendiri, orang tempatan. So ini tidak pernah berlaku di dalam sejarah Sarawak dalam tempoh pemerintahan sejak pentadbiran Brooks, Jepun dan juga British. Ini yang pentingnya, signifikannya tarikh tersebut di mana pembentukan tarikh tersebut membawa kepada apa dipanggil sebagai self-government ataupun pemerintahan sendiri
yang diberi kepada anak-anak Sarawak, yang di mana menariknya juga kita lihat bahawa perkara ini tidak pernah berlaku sebelum ini. Ini yang katakan signifikannya tarikh tersebut, di mana anak Sarawak itu sendiri boleh mentadbir negeri itu dalam tempoh tersebut. Okey, signifikan tarikh tersebut. Ini pun bagi saya cukup menarik. Saya juga nak kongsi pandangan dengan Profesor Datuk Dr. Jayum Jawan. Datuk, barangkali sesuatu yang penting jugalah kita gunakan istilah signifikan itu. Tetapi bagaimana tentang reaksi dan juga pandangan rakyat Sarawak sendiri sempena dengan sambutan Hari Sarawak ini? Betapa ianya meninggalkan impak ataupun kesan yang diharapkan sebenarnya dalam hati dan jiwa rakyat Sarawak secara keseluruhannya, Datuk? Terima kasih Syekawi, kawan saya Awang dengan Sufian dan juga penonton kita ya. Hari Sarawak ini memang bagi saya penting untuk memperingati sebagaimana yang disebutkan tadi, kerajaan yang dianggotai oleh anak tempatan. Saya rasa itu signifikannya lah pada asalnya. Tapi saya ingin melihat bahawa takkan kita meraihkan Hari Sarawak tiap-tiap tahun tanpa sesuatu yang Big Bang. Okay. Jadi apa Big Bang yang harus ada? Baru Hari Sarawak itu tadi signifikan. Kalau sekadar kita beraya-raya, berpesta, makan sini sana, berjoget, berdansa, saya rasa itu itu bukan sesuatu yang mungkin diharapkan oleh orang Sarawak lah. Jadi orang Sarawak bila dia menyambut ke-59 22 ni tadi. Jadi apa yang dia harapkan daripada kerajaan dia? Jadi saya rasa itu cabaran yang perlu disahut oleh pemimpin Sarawak. Jadi kita di Sarawak kita dah ada dua benda yang signifikan yang memberi harapan baharu kepada orang Sarawak. Yang pertama, pemimpin yang ke-6, CEO yang ke-6 yang sekarang, dulu Ketua Menteri lah kita kata, sekarang ni Premier ya. Yang ke-6. Beliau baru saja mendapat mandat tanah runtuh pada pilihan raya Disember 2021. So jadi itu sesuatu yang amat besar, bermakna diberi kepada rakyat, oleh rakyat kepada beliau dan barisan pemimpin beliau tadi. So jadi harapan itu memang tinggi. Jadi apa yang nak disajikan oleh beliau kepada orang Sarawak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga, dalam masa yang terdekat kita Sarawak menerima setiausaha kerajaan Sarawak yang baharu. So jadi dua orang yang amat penting dalam sistem pentadbiran Sarawak tadi. So jadi harapan rakyat memang amat tinggi untuk pemimpinan yang ikhlas, jujur, adil dan juga transparan. Untuk memimpin sebuah negeri yang berbagai etnik. Kita memang plural. Jadi kita bukan macam Malaya. Malaya itu dominannya orang Melayu. Cina, India kecil. Di Sarawak tidak ada satu etnik yang majoriti. Dayak, kalau Iban 30, Bidayuh lebih kurang 8, orang Bodoh 5, Melayu 21, Melanau lebih kurang 6-7. So jadi tidak ada majoriti. Kita perlukan satu kerjasama, dan memang kita selama ini menjadi petunjuk, contoh kepada negeri-negeri lain di Semenanjung, bagaimana kita mengurus sebuah negeri kita yang pelbagai, aman, damai. So jadi saya rasa itu yang diharapkan oleh rakyat Sarawak. Jadi itu berkekalan dan menjadi contoh sebuah kerajaan yang dipimpin oleh pemimpin yang berjiwa
berjiwa rakyat. Okey. Baik, menarik apa ni Datuk Dr. Jayum. Nanti kita kongsikan lagi pelbagai pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Saya juga nak berkongsi dengan seorang lagi anak jati Sarawak, iaitu Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi. Saya suka apa yang disebut oleh Datuk Dr. Jayum. Kita mengharapkan sesuatu yang istimewa, the Big Bang. Dan saya akan simpan istilah itu sebagai sesuatu yang akan saya ingat sampai bila-bila. Tetapi bagaimana pandangan Dr. Awang Azman sendirilah sebagai seorang anak jati Sarawak, apa yang anda harapkan daripada sambutan Hari Sarawak kali ini yang penuh makna? Itu topik yang kita pilih. Okey, yang pertamanya tentu kita berharap Sarawak lebih baik daripada 5 tahun lepas, 10 tahun lepas dan 20 tahun yang lepas. Okey. Tapi bersempena dengan Hari Sarawak, betul, sahabat kita satu berkisar pada sejarah, yang kedua berdasarkan sains politik, saya pula berkisar kepada budaya, sebab saya beri khusus budaya politik di universiti. Jadi apa yang berlaku saya lihat ialah satu perubahan. Kalau konteks Sarawak selalu dikaitkan politik etnisiti. Saya kira selepas era ini, terutama selepas Tok Nan, hampir berakhirnya politik etnisiti, tapi ditukar kepada gerakan baru, iaitu politik etno-nasionalisme. Politik etno-nasionalisme ini ialah membawa cita-cita harapan masyarakat setempat tanpa melihat sama ada dia Iban ke, dia Melayu ke, Cina ke, orang Ulu atau sebagainya. Jadi nak disatukannya ialah Sarawak. Tidak lagi berkisar dia menanau, yang tu Bidayuh. Sehingga perkara ini dapat ditapiskan dengan adanya politik nasionalisme. Maknanya apabila Hari Sarawak diadakan, rakyat Sarawak memikirkan tentang perjuangan untuk bergerak ke depan tu bagaimana dengan tuntutan-tuntutan itu. Yang ini digerakkan dengan membina pelbagai jenama, pelbagai gerakan, pelbagai pendekatan sesiji untuk meletakkan politik Indonesia itu menyerap di hati rakyat Sarawak. Dan ini saya kira boleh mencairkan politik etnisiti yang kalau kita tahu pada tahun 80-an, 70-an, makin awal 90-an masih begitu pekat sekali. Sekarang ini mula dicairkan selepas khususnya apabila Adnan Satin menjadi Ketua Menteri Sarawak. Jadi saya kira Hari Sarawak ini kebetulan digerakkan oleh arwah Pehin Adnan Satin, merupakan membawa kepada penyatuan rakyat Sarawak yang sudah mulai kurang melihat daripada etnisiti tapi gerakan Sarawak. Apabila kita memperjuangkan isu pengeluaran gas, minyak dan sebagainya, kita memikirkan tentang Sarawak, tidak ada fikir dia ni etnik mana. Jadi ini satu perkara yang boleh menyatukan. Ya, kalau kita melihat daripada antropologi simbolik, ia merupakan satu lambang untuk menggerakkan situasi, untuk menggerakkan tindakan, akhirnya nak menyatukan dan menjadi satu simbol bahawa Sarawak itu ialah satu yang perlu digerakkan. Sebab itu saya kira parti politik menggerakkan motor mereka Sarawak First. Okey, itu intro dulu. Okey, menarik intro itu Profesor Madya Dr. Awang Azman. Kembali semula kepada Dr. Sufiana Mansor. Barangkali kalau kita dengar apa yang dilontarkan oleh kedua-dua anak jati Sarawak itu, saya tertarik hati jugalah dengan apa yang disebut sebentar tadi oleh Dr. Awang Azman sendiri, iaitu tentang bagaimana Hari Sarawak itu, dan kalau kita melihat kepada perkembangannya doktor, ia telah berjaya membawa satu semangat perpaduan di kalangan rakyat Sarawak. Apakah doktor juga melihat bahawa ini sebenarnya sesuatu yang mungkin akan memberikan impak yang cukup positif kepada kemajuan negeri Sarawak keseluruhannya, doktor? Okay, untuk menjawab persoalan itu, kita boleh melihat bahawa idea di mana merentasi etnik itu, menentasi kaum itu penting untuk rakyat Sarawak itu membina satu semangat
merdeka bersama semua kaum itu sendiri, seperti nyatakan oleh kedua rakan saya tadi, di mana kita melihat bahawa ini harus digerakkan. Dia akan membawa ke momentum baru di mana kita bergerak bersama untuk menuntut perkara yang sama dan menuntut pembangunan yang lebih jelas, lebih luas dan juga apa yang dilihat sebagai keperluan Sarawak itu sendiri dalam konteks pembangunan yang bergerak daripada penubuhan Malaysia itu sendiri sehinggalah kepada hari inilah itu yang kita lihat bahawa harapan besar rakyat Sarawak itu sendiri dalam pembangunan. Jadi kita harus bergerak daripada satu konteks pengisian sekitar sini seperti kata Datuk Jayum mengatakan bahawa kita tidak hanya melihat sebagai satu pesta perkara tersebut, sebab dia punya makna di mana kita lihat bahawa anak watan itu, anak tempatan itu, anak Sarawak atau pemerintah itu satu perkara dan bukan setakat itu, bukan setakat sejarah itu saja sebagai tinggalan bahawa sudah cukuplah bila rakyat Sarawak itu memerintah. Memang sekarang pun rakyat Sarawak juga memerintah, tetapi apa pengisiannya? Pengisiannya itu perlu ada. Bagaimana kita merancanakan di mana kaum-kaum yang ada di sini berbagai, dinyatakan tadi berbagai-bagai kaum daripada Melayunya, Melanaunya, daripada sebesar-besarnya kaum majoritinya besar kaumnya dan sekecil-kecil pelbagai kaum yang tinggal. Bagaimana kita nak mengatur itu? Bagaimana kita nak tailor itu kepada pembangunan? Itu pentingnya kepimpinan Sarawak itu melihat perkara ini. Bukan setakat kita lihat bahawa hanya setakat kita anak Sarawak dan pemerintah cukup. Tidak ada. Kita harus merancang pengisian berkerajaan sendiri dan seterusnya kemerdekaan itu. Apa perancangan kita? Apa kita nak membangunkan Sarawak itu sendiri, membangunkan rakyat itu sendiri? Adakah kita hanya sekadar menjadi pemimpin saja, hanya melihat dan hanya memberi apa yang boleh katakan biasalah. Boleh kita dikatakan oleh Prof Jayum tu Big Bang dikata tadi, ataupun kalau saya boleh lihat sebagai wow factor, kita kena melihat wow factor apa yang boleh deliver oleh pemimpin Sarawak itu sendiri. Itu yang penting, itu yang perlu dilihat dalam konteks Hari Sarawak itu sendiri. Jadi kita kena melihat semula, menilai adakah pencapaian yang kita capai hari ini merupakan satu pencapaian yang boleh dianggap sebagai satu pencapaian yang dikatakan dikatakan oleh Dr. Awang tadi, kita lebih baik daripada 10 tahun, lebih baik daripada 10 tahun lepas. Itu yang kita kena lihat. Kita kena lihat, pandang balik. Apakah kita sudah mencapai sasaran-sasaran sejak kita berkerajaan sendiri, sejak kita penubuhan Malaysia sudah tercapai? Adakah kita telah mencapai ekonomi yang berprestasi tinggi? Adakah itu satu? Yang kedua, adakah rakyat itu sudah terbela in term of pelbagai perkara lah, kalau kita segi kebajikan, dari segi welfare dia, dari segi dengan sebagai pendidikan dia, dari segi urusan dengan sebagai seharian dia, dan pelbagai lagi lah. Kalau kita lihat, kita kena ada satu rekod, di mana rekod setiap tahun itu mesti ada satu perubahan. Perubahan itu adalah perubahan ke hadapan, bukan perubahan ke belakang. Ini yang satu signifikannya. Hari Sarawak itu sendiri, kita harus memandang belakang, tetapi bagaimana yang belakang itu boleh memacukan pembangunan itu sendiri dalam pembangunan. Jadi kita ada track record di situlah. Itu yang saya katakan tadi. Jadi dalam hal ini juga rakyat pendengar sebagai pemimpin itu harus memimpin bukan satu kaum tadi, dia memimpin semua kaum itu. Itu yang penting dalam kita lihat era pendengar sebagai era
Hari Sarawak itu sendiri. Itulah makna pentingnya kalau kita lihat kepada Hari Sarawak itu sendiri ya. Setakat itu saja komen saya tentang perkara tersebut. Baik, kita juga nak dapat pandangan daripada Datuk Dr. Jayum semula. Ini apa yang dibangkitkan oleh Dr. Sufian adalah menarik. Perjuangan, kalau saya nak rungkaikan ianya ataupun nak diistilahkannya dalam bahasa mudah, ialah masih lagi banyak perjuangan yang belum selesai sebenarnya daripada rakyat Sarawak sendiri ketika berada bersama dengan negeri-negeri lain dalam gabungan Malaysia ini. Jadi mungkin kita boleh kongsi bersama dengan Datuk Dr. Jayum. Apalagi perkara, apalagi perjuangan yang perlu diketengahkan, yang perlu dibangkitkan oleh rakyat Sarawak, terutamanya sempena dengan sambutan Hari Sarawak ini. Datuk. Ya, Syakawi. Yang pertama tu tadi, saya penuh yakin dengan vision yang ada pada Abang Johari untuk membawa Sarawak ke hadapan. Okay. Saya tak perlu senaraikan beberapa perkara lah yang beliau sudah umumkan dalam beberapa bulan sejak Disember yang lalu. Termasuk misalnya kalau saya sebut satu saja, melihat kepada potensi hidrogen sebagai tenaga baru di masa hadapan tadi. Saya perlu diyakinkan oleh Abang Johari. Saya perlu diyakinkan bagaimana beliau nanti bila Sarawak menjadi kaya, bagaimana beliau kongsikan kekayaan Sarawak itu untuk orang Melayu, untuk orang Melanau, untuk Iban, Badayu, orang Ulu, Cina. Itu saya masih memerlukan diyakinkan oleh Abang Johari tadi. Tapi kalau dibandingkan Abang Johari di peringkat Sarawak dengan Ismail Sabri di peringkat Persekutuan, saya lebih yakin dengan Abang Johari berbanding peringkat Persekutuan. Kenapa? Syakawi, saya bercakap demikian. Saya bukan bercakap atas emosi, saya bercakap atas fakta yang ada. 2-3 hari yang lalu kita dikongsikan fakta mengenai penjawat awam di peringkat Persekutuan. 80% daripada penjawat awam itu orang Melayu Semenanjung. Jadi kalau bandingkan orang Sabah Sarawak, sedikit lagi peratusannya berbanding dengan orang Cina, dengan orang India. Jadi sedangkan orang asal Sabah dan Sarawak itu adalah orang Bumi Putra. Jadi bagaimana Bumi Putra kalah kepada kedudukan itu? Jadi jangan pula kata saya itu resis pula. Jadi saya hanya mengatakan bahawa Melayu, Iban, Kadazan itu semua Bumi Putra. Jadi bagaimana Bumi Putra Sabah Sarawak itu tadi ketinggalan berbanding Bumi Putra di Semenanjung. Jadi itu saya bangkitkan. Tapi kalau dibandingkan di Sarawak, Syakawi, berdasarkan kepada data pegawai-pegawai tertinggi kerajaan, jadi mungkin dari segi kualiti perlu kita halusi lah. Tapi dari segi jumlah Melayu, Melanau, Cina, Iban, Badayu, orang Ulu, semua ada di dalam semua perkhidmatan awam di Sarawak tadi. Cuma kualiti saja mungkin itu perlu fine tuning lah. Tapi dari segi jumlah tu di Sarawak tu kita pelbagai jabatan-jabatan kerajaan tadi. Itu tak boleh dinafikan. Masuk saja kepada website kita akan lihat jumlah itu tadi. Jadi itu yang cabaran kepada Abang Johari untuk halusinya, cabaran kepada Ismail Sabri, Perdana Menteri, untuk bagaimana menyatukan semua bangsa itu dalam keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia yang beliau sendiri nakkan. Bukan saya nakkan, dia nakkan. Jadi bagaimana, apa peranan, di mana kedudukan saya sebagai anggota keluarga Malaysia tadi. Jadi kalau orang Iban, saya tidak dipedulikan, jadi apa makna keluarga Malaysia kepada saya? Tak ada makna kepada saya. Jadi dia kena maknakan keluarga Malaysia itu dan tunjukkan kepada saya. Tak boleh retorik saja. Itu saja.
Baik, kita juga nak dapat pandangan daripada Dr. Awang Azman, ekoran daripada apa yang disebut oleh Datuk Dr. Jayum. Selain daripada isu kaki tangan perkhidmatan awam, selain daripada isu memahami ataupun melaksanakan sepenuhnya apa yang disebut sebagai slogan Keluarga Malaysia itu, kita tahu bahawa satu lagi perjuangan yang masih lagi diteruskan oleh anak-anak Sarawak ialah tentang Perjanjian Malaysia 63 ataupun MA63. Ini juga menjadi isu yang berterusan dan terus diperjuangkan oleh rakyat Sarawak, dan mungkin sempena dengan Hari Sarawak ini, apa yang ingin Dr. Awang Azman sebut ataupun komen tentang isu ini, bagaimana perjuangan itu harus dilakukan dengan lebih efektif. Selain isu perjuangan mengenai hak Sarawak, saya ingin sedikit menambah perkara yang dikatakan saudara kita Datuk Jayum tentang isu tentang Bumi Putera. Saya kira cabaran sempena Hari Sarawak ini, sebelum kita hak Sarawak yang lebih besar, kita kena lihat sejauh mana komitmen pihak kerajaan untuk membina kelas menengah masyarakat Bumi Putera di Sarawak. Kita tahu berapa jumlah peratusan misalnya gaduan lepasan mana-mana IPTA balik ke Sarawak dari segi peratusan pekerjaan, peluang pekerjaan mereka, dan macam mana nak membentuk mereka menjadi masyarakat kelas menengah. Sebab kita tidak mahu situasi apabila golongan elit saja, contoh ada Melayu kaya, Iban kaya, tapi ada orang lebih ramai Iban miskin, Melayu miskin, Bidang miskin. Kita nak membentuk kelas menengah yang ramai. Apabila kelas menengah yang ramai ini, mereka mempunyai kuasa, orang kata, literasi politik yang lebih baik, literasi politik yang lebih tinggi, dan juga pemahaman tentang suatu isu itu dengan lebih tajam. Di situlah saya kira mereka akan lebih mengetahui hak mereka, bukan saja dalam isu hak Sarawak, tapi juga dalam konteks penyertaan mereka sebagai masyarakat awam di Sarawak. Jadi kita kena perluaskan masyarakat kelas menengah. Memang yang sekian ada selalu dikaitkan dengan elit-elit pelbagainya. Kita nak bagaimana orang biasa ini menjadi masyarakat menengah dengan lebih luas lagi. Kita kena besarkan dan semua kaum, bukannya dimulai oleh satu kaum misalnya kekayaan apa sekali, khususnya dalam membina masyarakat kelas menengah, masyarakat T20 dan sebagainya. Mengenai tentang hak-hak Sarawak, saya kira sebenarnya apabila Hari Sarawak itu dilancarkan, sebenarnya kita dapat lihat di belakang dia ada unsur politik, di belakang dia memang ada unsur mempertahankan hak. Sebab Sarawak perlu membina naratif, right naratif, membina pengisian. Bagaimana untuk mengisi keperluan Sarawak. Jadi kena ada agenda yang besar, kena ada pengisian yang besar, kena ada pelaksanaan yang besar. Jadi dalam konteks ini, saya kira hak Sarawak itu ataupun Perjanjian Malaysia ini merupakan satu naratif yang sangat baik untuk menyatukan penduduk negeri Sarawak. Sebab daripada awal saya kata orang etnisiti itu sekurang-kurangnya dapat dicairkanlah. Bagi saya, apabila isu tentang hak Sarawak itu timbul, isu hak Sarawak itu timbul, maka gerakan-gerakan pengisian itu dapat diperjuangkan, dapat dijenamakan, dan apabila menggunakan label jenama itu, apa kata kita political marketing lah, political communication, macam-macam. Kalau kita nak lihat perkara tersebut, kita lihat pelbagai dijenamakan semula. Benda mungkin sama, hampir sama, kuasa mungkin sama, seperti penggunaan perkataan premier. Saya ingat pada majlis perhimpunan Majlis Raja-Raja, saya kira yang Pertuan Agong barangkali cuma perasan Ketua Menteri dan Menteri Besar kan. Ialah untuk premier itu barangkali yang di Pertuan Agong perlu lebih maklum dulu kan perkara tersebut dengan lebih mendalam. Jadi maknanya di segi kuasa itu lebih kurang sama ada Ketua Menteri kan Menteri Besar, maksud saya kuasanya sama. Jadi penjenamaan itu penting sesuai dalam naratif hak Sarawak, warisan Sarawak, memperjuangkan Perjanjian 1963 dan sebagainya. Jadi inilah saya kira satu set yang diformulakan, yang dipakejkan untuk menyatukan rakyat Sarawak. Jadi apa yang diperjuang itu juga
kena pada masa konteks sejarah. Kenapa kena dalam konteks sejarah? Sebab kita tahu kalaulah Premier hari ini memperjuangkannya 25 tahun dulu, saya kira ramai ahli politik Malaysia sudah masuk ISA. Apabila ISA telah dihapuskan, banyak perkara-perkara yang dianggap sensitif, dianggap subversif, sekarang tidak lagi. Jadi ini saya kata masa the right time, the right place lah untuk Premier Sarawak khususnya, apabila mereka ada pengisian yang begitu kompak untuk dibawa ke depan untuk memastikan hak Sarawak. Dan apabila dapat diperjuangkan, ia memberi limpahan kepada rakyat. Mereka boleh bina, katakan sekolah antarabangsa, membina pelbagai limpahan. Jadi ini tentu berbeza dengan sahabat kita di jiran sebelah, di Sabah. Sebab kita lihat mereka tidak ada right narrative. Apabila isu Sulu itu mereka menjadi agak kalut. Jadi Sarawak dalam konteks ini, apabila hak itu digunakan, itu menjadi naratif yang baik, penting bukan saja untuk pilihan negeri Sarawak, tapi juga untuk pilihan raya umum akan datang. Bukan itu saja, tapi menjadi sebati kepada rakyat apabila mereka bangun tidur, mereka tidur balik, mereka fikir hak Sarawak perlu diperjuangkan, dan sudah menjadi sebati dalam mereka. Jadi mudah pelbagai pelaksanaan yang dibuat oleh kajian negeri, saya kira memang disokong oleh rakyat Sarawak. Saya kira setakat ini agak jarang saya dengar bantahan, kecuali apabila meneliti satu persatu secara rinci, memang ada beberapa perkara yang boleh dibaiki, tapi secara umumnya mereka bersetuju dengan gagasan, dengan perjuangan memperjuangkan hak Sarawak sesuai dengan isu yang ada, sesuai zaman yang ada. Apabila ISA telah ditiadakan, jadi ini membuat ruang yang besar kepada ahli politik Sarawak untuk menggunakan senjata mereka lebih-lebih lagi dalam konteks sekarang. Apabila kerajaan persekutuan agak lemah, Putrajaya agak lemah, jadi peluang Sarawak itu untuk menuntut itu lebih tinggi. Bayangkan cukai SST itu, saya kira kalaulah Barisan Nasional masih 2/3 memegang kuasa di Putrajaya, lebih 2/3, saya kira mereka tak akan layan tuntun Sarawak. Tapi disebabkan Sarawak sudah keluar dari BN, mereka bentuk blok mereka sendiri, kuasa menawar mereka sangat tinggi, dan Putrajaya nampaknya sering akur dengan Sarawak. Ini kelebihan yang ada pada Sarawak berbanding negeri jiran kita Sabah dalam konteks rundingan ataupun tawar-menawar politik dengan Putrajaya. Baik, semakin menarik perbincangan ini, tapi seperti biasalah kita berehat dulu buat seketika, dan kembali nanti banyak lagi persoalan yang akan saya kongsikan bersama dengan ketiga-tiga tetamu yang berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan Hari Sarawak yang penuh makna. Kita lihat buat seketika. Saya tercari-cari tempat letak kereta. Puas cari tak jumpa-jumpa. Saya tengok jam. Alamak, dah lambat. Barang bini tak beli lagi. Lepas tu, cantik. Ada kosong. Saya keluar, saya kunci pintu, terus masuk pasar raya. Saya pergi rak cari sarden, santan, buah. Yang lain tak sempat, lalu saya keluar. Buka pintu kereta, pasang tali pinggang keledar, betulkan cermin belakang, baru nak start enjin. Sekali nampak abang. Saya buka pintu, alamak, macam itulah cerita saya. Saya minta maaf ya. Sekarang awak dengar cerita saya pula.
Tadi saya pun dari dalam. Lepas tu saya dapat mesej mak saya tenat. Saya pun nak cepat. Saya tak boleh masuk kereta. Macam mana saya nak masuk? Kereta awak halang pintu saya. Saya minta maaf sekali lagi ya. Kenapa? Perkara beginilah yang menyebabkan kami OKU tidak berupaya. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang Hari Sarawak yang penuh makna dan masih lagi dengan 3 tetamu hebat, iaitu Profesor Datuk Dr. Jayum Jawan, Profesor Maria, Dr. Awang Azman Wang Pawi, dan juga kita masih lagi bersama dengan Dr. Sufian Mansor. Baik, Dr. Sufian, saya masih lagi nak menyentuh tentang isu MA63 ataupun Perjanjian Malaysia 63, kerana ini merupakan isu yang sehingga kini belum lagi mencapai penyelesaian yang diinginkan oleh rakyat Sarawak khususnya. Tetapi baru-baru ini ada juga syur yang dikeluarkan oleh timbalan pengerusi Barisan Nasional ataupun BN, Sri Muhammad Hassan, yang mungkin mencadangkan untuk mewujudkan Perjanjian Malaysia 63 ataupun MA63 yang baru. Jadi pandangan dan juga komen Dr. Sufian dalam perkara ini. Okey, untuk menjawab soalan ini, saya mempunyai sisi pandangan yang berbeza dengan timbalan Presiden UMNO tersebut, di mana dia mengatakan bahawa perlu wujud satu new agreement lah ataupun perjanjian baru tentang MA63 itu sendiri. Bagi saya, kita harus meneliti semula MA63 tentang spiritnya, tentang mengapa MA63 itu diadakan dan juga dikaitkan dengan pembentukan Malaysia. Kalau kita melihat dari segi sejarah, kalau kita lihat aspek bagaimana Malaysia itu dicadangkan, rata-rata pemimpin, bukan rata-rata, hampir semua pemimpin di Sabah dan Sarawak itu menolak idea itu pada peringkat awal. Tetapi apabila telah diyakini oleh Tengku Abdul Rahman dan juga Lee Kuan Yew dan juga perjumpaan di Singapura mengenai tentang kebaikan Malaysia itu. Itulah spiritnya, kebaikan Malaysia itu khususnya dalam aspek di mana dari segi keselamatan dikata, dan juga spiritnya dari segi pembangunan, dan juga spiritnya juga dari segi kemerdekaan segera, kalau kita lihat, dan juga pembangunan. Itulah konteks yang besar yang menarik minat, dan juga mereka yang rata-rata politician Sarawak dan juga Sabah ketika itu dibawa ke Semenanjung untuk melihat pembangunan di Semenanjung, yang apabila mereka balik ke Sarawak, dia melihat sebagai satu yang perlu diadakan, di mana Malaysia itu perlu diadakan sebab dia inginkan pembangunan yang ada di Semenanjung itu, khususnya selepas merdekanya Tanah Melayu 1957 itu juga diadakan di Sabah dan Sarawak, termasuk di konteks ini di Sarawak itu sendiri. Dan ini kita lihat spiritnya kita di bahawa keinginan kita untuk membentuk Malaysia itu membawa kepada MA63 itu, dan disitulah wadah-wadah penting, syarat-syarat penting kita kemukakan bahawa kita hendak satu apa ni anggap sebagai perkara yang kita impikan supaya dia menjadi satu direalisasikan dari segi konteks pembangunan itu sendiri. Ini dia mereka harap. Temangu juga Datuk Abang Mustafa, Tuanku Haji Bujang, siapa lagi, termasuklah kita punya TYT hari ini, Taib Mahmud, beliau juga antara aktor-aktor penting dalam penubuhan Malaysia itu. Mereka membahasrat bahawa ini yang perlu digerakkan. Jadi kalau kita kembali kepada apa dianggap sebagai perjanjian baru, dia macam kalau macam kita buat shortcut, kita tak perlu ni, kita buat baru. Jadi kalau baru itu penubuhan Malaysia pun tidak wujud, kita lihat, dan seolah dia menjadi satu dikaji semula, dan seolah kita sudah tidak ada Malaysia itu sendiri. Itu yang perlu dilihat dalam konteks tersebut. Sebab kita perlu melihat spiritnya supaya Sarawak itu pembangunannya dalam
pelbagai sektor yang perlu dijalankan. Di sini kita lihat bahawa lompong-lompong yang ada hari ini mungkin ada kesilapan, mungkin kelemahan yang ada sepanjang kita menggerakkan menjayakan pembentukan Malaysia itu ada sedikit sama tak tahu mungkin hiccup ataupun sebagai lubang-lubang kecil yang perlu dan inilah yang menimbulkan kerisauan, kelemahan ini kerisauan, dan melihat bahawa apakah kita melihat bahawa Malaysia yang dibentuk itu telah sejajar dengan apa dihasrat oleh Temenggung juga, dihasrat oleh Datuk Abang Mustafa, dihasrat oleh Stephen Kalong Lingkan, dihasrat oleh Lim Bing Siu dan ramai lagi lah kalau disebut nama-nama itu. Mereka mengharapkan sedemikian, tetapi harapan itu harus diterjemahkan pada hari ini. Dan tempoh itu kita lihat adakah ini kelompong-lompong ini perlu kita lihat, kita harus lihat, kita tak perlu nak saya bagi saya lah mungkin pendapatnya ini berbeza dengan rakan saya lain. Mungkin kita melihat bahawa perjanjian semula itu seolah-olah kita kalau ada masalah saja kita ubah, kalau masalah saja kita ubah. Jadi itu satu macam kita tidak menghormati hasrat awal pemimpin itu untuk untuk mengadakan pembentukan Malaysia itu sendiri. Dan banyak implikasi lah kalau kita nak buat dianggap sebagai perjanjian baru itu sendiri. Jadi kalau perjanjian baru ada, perjanjian lama itu apa itu terjadi? Apakah kita nak dianggap sebagai meneliti nak menambah ataupun apa yang tak ada. Dan kita sudah ada semacam Sabah Sarawak sudah ada right in term of integration-nya itu dan beberapa hak-hak tertentu yang dijaga kita dah ada dalam konteks tersebut. Kemungkinan itu kata tadi lompong-lompong yang berlubang itu harus dikenal pasti. Yang paling pentinglah yang dilihat oleh Sabah Sarawak, khususnya Sarawak itu sendiri adalah PDA itulah, Petronas Development Act, dan melihat bagaimana kekayaan itu harus diagihkan. Itu perlu dilihat semula. Bagaimana kekayaan itu harus diagihkan, bagaimana sebuah negeri yang pengeluar minyaknya itu sendiri seolah-olah tidak ada semacam ada kesan kepada hasil buminya sendiri. Itu yang kita lihat dalam konteks bagaimana saluran itu harus dikembangkan dari segi kepada pendidikan, kepada rakyat itu sendiri, kepada pembangunan lain yang ada. Ini saya rasa perlu dilihat semula. Sebab kalau retorik perjanjian baru itu sendiri dia itu permainan politik sajalah bagi pendapat saya lah. Mungkin saya silap, tetapi saya sebagai historian itu mungkin tak berbeza tentang waktu. Itu saja ini pengamanan. Baik, saya petik daripada apa yang disebut oleh Dr. Sufian berkaitan dengan MA63, kelompongan yang perlu yang berlubang itu perlu dilihat secara serius dan diperbaiki dengan segera. Saya percaya Datuk Dr. Jayum juga mungkin ada pandangan tersendiri berkaitan dengan isu ini. Silakan Datuk. Kami kehilangan suara, Datuk. Okey, terima kasih Syakawi. Kalau saya bersetuju dengan orang Sabah Sarawak tentang cadangan Hassan tu tadi, timbalan Presiden UMNO. Jadi kita tidak ada diskurs, kita tidak ada perbincangan. Baik-baik saya tidak bersetuju. Saya bersetuju dengan dia. Tapi saya tanya adalah satu soalan dulu sebelum saya ulas pandangan Hassan tu tadi, timbalan Presiden UMNO. Saya tanya satu soalan dulu. Apakah orang Sabah, orang Sarawak tidak mahu menjadi Perdana Menteri Malaysia? Kalau soalan tu tak mahu, okey. Tapi kalau mahu, maka bagi saya cadangan Hassan tu tadi harus diterima dalam konteks yang betul. Bukan kita mengatakan bahawa kalau ada perjanjian Malaysia 63 yang baru maka yang lama tidak ada dan sebagainya. Saya rasa itu is a small argument.
bagi saya itulah peluang untuk kita memperbaiki banyak benda yang tidak seimbang. Kan kita mengatakan bahawa Sabah, Sarawak, Melaya 3 unit menubuhkan Malaysia. Jadi inilah peluang kita duduk semeja minta supaya Perdana Menteri Malaysia digilirkan di antara Melaya, Sabah dan Sarawak. Inilah peluang dia. Kalau kita tidak ada, maka bila kita nak menuntut benda-benda itu, banyak lagi benda yang boleh dituntut bila kita berunding semeja untuk memperkukuhkan, memperbaiki Malaysia berasaskan kepada kita kata Malaysia itu terdiri daripada 3 wilayah, Melaya, Sabah, Sarawak. Maka gilirkan. Banyak benda yang boleh digilirkan. Jadi saya tak mau senaraikan nanti saya dipanggil oleh Bukit Aman pula. Jadi ya. Tapi kalau saya kata gilirkan Perdana Menteri itu bukan, itu tak sensitif lah. Ada lagi yang benda-benda lain tadi. So jadi bagi saya memang duduk bersama, fikir balik, bukan mengganti, memperbaiki MA 63 itu tadi. Apa salahnya? Itu adalah untuk kebaikan Sabah, untuk kebaikan Sarawak, untuk kebaikan Melaya, untuk kebaikan semua bangsa dalam Malaysia tadi, supaya kita boleh menikmati apa yang patut kita terima. Jadi itulah masanya kita berunding secara terbuka. Jadi kalau kita tak mau, jadi bila lagi kita nak berbincang benda itu. Jadi saya rasa orang Sabah, Sarawak, minda dia kena terbuka sedikit. Jangan terlalu terikut-ikut Melaya itu tadi. Betul. Itu komen saya sekali. Terima kasih banyak-banyak Datuk Dr. Jayum. Baik, saya juga nak berkongsi satu lagi isu yang saya kira penting juga sebenarnya. Saya nak komen jugalah isu ni, saudara. Okey, selain daripada isu yang yang Dr. Awang nak komen tu tentang perjanjian Malaysia. Saya juga nak nanti saya juga nak dapatkan komen Dr. Awang Azman juga tentang desakan untuk diperuntukkan 1/3 kerusi parlimen. Itu pun sesuatu yang penting juga. Jadi gabungkan supaya ia menjadi satu isu yang mungkin menarik jugalah untuk silakan. Kalau kita melihat pandangan Tok Mat itu, saya rasa kita perlu raikan. Ini dunia demokrasi. Prof Jayum boleh kata semikian, berterian semikian, Dr. Sufian boleh berterian semikian, kita raikan. Kita bukan negara authoritarian, kita negara demokrasi. Kita raikan kepelbagaian dan mentafsirkannya. Barangkali saya senada dengan Prof Jayum. Kita bagi analogi lah. Selama ini kita sudah berpuluh tahun tinggal di rumah teres. Sebab dulu memang perjanjian tapak rumah tu memang dibuat untuk perumahan. Tapi kita nak sesuai dengan zaman, kita jadikan dia rumah banglo supaya lebih besar, sesuai dengan keadaan semasa dan sebagainya. Jadi apa salahnya dalam konteks tersebut untuk kita bergerak ke depan, untuk kita melihat sebagai what I call it the best solution to move forward. Jadi untuk memastikan bukan saja Federation itu baik, tapi Sarawak itu jauh lebih baik. Seperti kata Prof Jayum itu, adakah memikirkan Perdana Menteri Sarawak? Adakah kita terlalu kedil tidak mau memikirkan Perdana Menteri Sarawak? Kita kena buangkan rasa inferiority complex dan sebagainya. Kita perlu bergerak ke depan. Kita perlu membenarkan situasi ini berlaku. Kalau dalam isu memperjuangkan hak Sarawak ini tentang tuntutan kursi itu tidak dilayan. Contoh, tuntutan dulu bila pilihan raya 1964 ada sekitar 55 kursi 56 kursi, tapi apabila Singapura keluar daripada Malaysia, kursi itu diambil oleh di Semenanjung. Jadi barangkali New Deal ini kita akan boleh mendapat 1/3 kursi, sekitar 74 kursi. Itu sudah cukup baik bagi saya. Sebab kawan teman kita di Sarawak, Asyik, Suaka benda tu tak layan. So kita New Deal. New Deal inilah the solution dia. Penyelesaian begini. Jadi ini satu ruang yang terbuka untuk penambahan baik apa yang ada. Tapi kita kena benarkan
wacana ini supaya kita dapat melihat. Saya bagi analogi rumah teres itu kita tukar menjadi rumah banglo. Ini kena kita melihat. Itu kita tambah lagi dengan ada 6G, 7G, bukan lagi pakai 3G, 4G. Jadi ini merupakan sesuatu perlu diperjuangkan. Kalaulah apabila isu memperjuangkan 1/3 yang tidak dapat, mau tak mau kita kena keluar daripada kotak kepompong tersebut untuk kita bergerak ke depan dengan New Deal. Tapi dengan kita dapat jawatan PM, kita dapat 1/3 parlimen, jauh lebih baik. Malah barangkali berkenaan isu gas SST, kita barangkali 2 kali ganda, siapa tahu. Jadi kita perlu teroka, berani meneroka, berani untuk bergerak ke depan dan berani untuk berunding dengan lebih ganda lagi. Bukan sakat dapat SST 3 bilion one off, kita setuju. Kita nak setiap tahun dapat. Inilah contoh New Deal yang kita perlu bergerak ke depan. Bukan saja dengan itu, tapi juga dengan jumlah pavilion 1/3 itu kena kita. Bukan 1/3, kau boleh lebihkan lagi dengan New Deal ini. Okey. Baik, masa semakin suntuk sebenarnya, dan saya juga nak dapat pandangan ringkas daripada Dr. Sufian Mansor. Mungkin masanya sudah sampailah kita bercakap tentang kepedulian mengenai Hari Sarawak itu sendiri, dan ada perkara-perkara ataupun aspek-aspek penting yang perlu difahami oleh rakyat Sarawak khususnya dalam usaha merayakan sambutan Hari Sarawak ini. Jadi pandangan Dr. Sufian, apa lagi apa yang perlu mereka lakukan sebagai rakyat Sarawak ketika ini? Terima kasih Saudara Sakawi ya. Sebenarnya saya ingin menambah sedikitlah dari ucap rakan saya tadi berkenaan dengan New Deal. Sebenarnya kalau kita melihat kepada perjanjian MD63 itu, sebenarnya ada satu perkara sebenarnya tidak perlu pun kita buat satu New Deal, sebab dia ada satu perkara yang tidak pernah dilakukan. Tidak pernah dilakukan sebab dia ada tempoh 10 tahun revise kepada perjanjian itu. Di mana saya melihat rekod di PRO di London itu, di the New Archive di Q 1976 tidak pernah disentuh, dan situ kita boleh melihat semula sebenarnya di situ. Sebab kita, bagi saya lah, di situ mungkin peran dipendapat oleh Datuk Jayub juga Dr. Awang itu boleh kita tambah di situ. Jadi kita ada sebenarnya satu, saya tak ingat mana klausa dia mengatakan tentang nak kena revise 10 tahun dalam tempoh 10 tahun itu dalam hal ini. Sebenarnya banyak dilupakan dalam konteks dianggap sebagai MA63 itu sendiri. Jadi itu satu perkara yang boleh digunakan untuk kita mempertimbangkan ya perkara-perkara yang disentuhkan tadi untuk kebaikan kedua-dua buah negeri. Jadi untuk menjawab persoalan yang diutarakannya tadi sebentar tadi berkenaan dengan keprihatinan itu ya. Serangkai ringkasnya ya, Doktor. Ya. Serangkai ringkasnya. Di mana kita melihat bahawa perlu ada semangat ya, semangat kepada rakyat Sarawak ini untuk melihat bahawa Hari Sarawak itu bukan sekadar dari segi seperti katakan awal saya tadi, dia perlu dilihat daripada maknanya penting itu ya. Pengisian itu penting dalam memahami Hari Sarawak itu. Dia bukan hari pesta, dia bukan hari yang kita meraihkan seperti biasa dan sebagainya, dan dia ada pengisian tertentu dan melihat balik di manalah kedudukan kita dalam tempoh-tempoh tertentu itu. Itu saja. Baik, sebelum kita berpisah, tinggal lebih kurang 2 minit ataupun 1 minit, 2 minit lagi ada, saya beri peluang jugalah kepada Datuk Dr. Jayum untuk menyampaikan ucapan selamat Hari Sarawak kepada rakyat Sarawak yang sedang menyambutnya hari ini. Jadi silakan serangkai ringkasnya, Prof. Terima kasih. Selamat Hari Sarawak kepada semua orang-orang Sarawak. 2 perkara terakhir saya sebut. Nombor 1, MA63 bukan ditulis atas batu. Cuma 2 benda saja tak boleh diubah. Koran, Alkitab. 2 benda. Yang lain semua boleh diubah untuk kebaikan. Nombor 2, Sarawak saya mengharapkan akan terus kekal sebagai sebuah negeri yang harmoni dari segi kepelbagaian dia.
dan menjadi benteng terakhir mempertahankan daripada dicerobohi oleh ilmu ekstremis. Sarawak tak boleh tunduk kepada idea-idea orang luar yang cuba nak mengubah keadaan Sarawak itu, yang nak mengubah sejarahnya lah, nak mengubah macam-macam benda melalui saluran yang tak betul. Jadi Sarawak baik, boleh menjadi contoh. Orang Sarawak, saya ada cousin saya, Melayu pun ada cousin saya, darah. Cina ada, India pun ada, Melanau pun ada. Jadi itulah yang kita nak. Itu tidak ada di Semenanjung. Okey. Baik. Itu saja saya tahu. Baik, terima kasih banyak-banyak Datuk Dr. Jayum. Saya juga nak bagi peluang sebenarnya, tapi masa begitu mencemburui kita. Jadi apapun, terima kasih juga kepada Profesor Madia, Dr. Awang Azman Awang Pawi, dan juga kepada Dr. Sufian Mansur kerana sudi bersama kita untuk bercakap tentang topik yang saya kira cukup menarik sebenarnya, iaitu Hari Sarawak yang penuh makna. Apapun, terima kasih kepada anda semua yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Dan jangan lupa, seperti yang selalu kami beritahu anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Belajar sprasi keluarga Malaysia Negeri Kelantan sudah tiba. Pakat mari ramai-ramai, banyak benar bagai mugo, rebut kewe kerjaya. Ingat 22 hingga 24 Julai ini 9 pagi hingga 9 malam di perkarangan Stadium Sultan Muhammad keempat. Pakat mari Malaysia. Rukun negara bertujuan membentuk perpaduan yang kukuh. Satu daripada bahagian rukun negara menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk. Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Memelihara satu cara hidup demokratik. Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai